Maka dia kata, untuk menjalani kehidupan di dunia dengan sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Tengok sedalil je. Okey, insya-Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Mulk. Orang baca tiap-tiap malam ni. Dia Al-Mulk salah satu dak sunnah. Nak yang dibaca, Nabi baca. Tak, Quran surah yang dibaca oleh Nabi. Faham? Tu. Maka kita baca tiap-tiap malam Al-Mulk. Betul tak ni? Nak kena baca. Kena baca lah. Tu dia. Belah-belah Terengganu ada sejid-sejid yang dia buat. Lepas Tok Imam sudah doa-doa, dia buka Al-Mulk belaka. Sejid dia. Baca Al-Mulk. Tu. Dia nak amal, nak ajar anak budak-budak supaya baca sokmo. Bagus kau. Okey, kita tengok maksudnya. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 2. Okey, maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Jadi Al-Quran ni kita faham dah kenapa? Hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk untuk orang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita nak takwa, inilah petunjuk bagi kita. Jadi ambil selain pada Quran, petunjuk untuk kita dah ni. Okey, maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita, dia tu Allah yang telah mentakdirkan adanya mati. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang menentukan kita adanya mati? Allah. 120 hari dalam kandungan ibu, tiup roh, Allah Ta'ala tentu dah umur kita. Betul ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dah risaulah bab mati sampai masa dia mati. Sebab tu orang beriman dia tak takut mati. Faham lagi? Betul tak ni? Kau orang pada usaha takut mati? Ramai orang takut mati yo. Sakit perut sikit tengah malam. Wang dia panggil anak dia. Kenapa pula ya? Dengarlah tu aku klinik ni sakit ingat ni kan mati aku kau ni. Nampak well payah hak dia dak siapa lagi tu. Kan dak naik kan. Betul tak ni? Takutnya ke mati. Allahumma salli ala Muhammad. Takut kita? Takut. Orang beriman ni dia tak takut mati. Dia tak takut mati kan Ustaz? Dia rindu kepada mati. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa rindu kepada mati? Sebab mati itu pintu untuk bertemu kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu orang mukmin dia rindu kepada mati. Tetapi orang beriman dia tak cari mati. Nampak? Dia tak cari mati, dia tak takut mati, tapi dia rindu kepada mati. Jadi hamba nak kongsi sedikit orang kampung Balamsor ni. Ceklah diri kita. Kita rindu tak kepada Allah? Kalau kita rindu kepada Allah, kita rindu kepada mati. Sebab mati itu pintu untuk bertemu Allah. Ini tazkirah yang paling berharga lah bagi hamba. Apa dia tazkirah dia bagi hamba? Sesiapa yang tidak rindu kepada Allah ketika ia hidup, maka Allah Ta'ala tak ingin untuk bertemu dengan dia di akhirat nanti. Tolong bimbanglah diri kita. Kalau hidup kita daripada pagi tadi sampai petang ni tak rindu kepada Allah, malang nasib kita nanti di akhirat. Allah Ta'ala tak sudi untuk bertemu dengan kita. Jangan main-main. Jangan main-main. Kita hidup di atas muka bumi Allah bukan tempat main, bukan. Satu saat amat berharga bagi orang mukmin. Betul ni? Hidup di dunia sedetik menentukan celaka atau bahagia kita di akhirat. Hidup sedetik di atas dunia menentukan celaka atau bahagia kita di akhirat. Sebab tu orang mukmin dia guna betul-betul hidup dia untuk Allah, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak bazirkan masanya. Ini orang mukmin. Sebab Allah Ta'ala mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu. Untuk apa? Untuk menguji kita. Siapakah
di antara kita yang terlebih baik amalnya. Maka Islam mengajar kita nak ranking yang teratas. Tambah duduk bawah. Ini Islam ajar kita. Untuk menguji siapakah di antara orang bandar besar ni terlebih baik amalnya. Maka sifat kita yang diajar oleh Allah adalah berebut nak jadi yang terbaik. Betul atau tidak? Sebagaimana kita belajar dulu. Amba belajar sekolah dulu. Berebut nak jadi ranking yang teratas. Hak cikgu buat tu, ujian bulanan ke periksa penggal tu, hak tu hak wajib dia, hak cikgu buat. Grup amba buat tiap-tiap bulan peperiksaan. Grup amba sendiri. Nak rebut siapa antara amba 5 orang ni, siapa ranking yang paling atas. Kita buat sendiri. Sebab tu grup amba, Makkah tak ada 90, bawah ada. Atas semua ke semuanya. Hak cikgu so kira periksa ujian tu, hak kita buat sendiri. Kita berebut nak jadi ranking yang teratas. Dah ustaz belajar cerdik, apa jadi penceramah? Dah jadi Perdana Menteri. Itu ada hikmahnya. Kalau menjadi Perdana Menteri, mungkin I duk tipu you all semua. Faham lagi? Maka itu hikmahnya. Jadi penceramah, dah ditipu orang. Faham lagi? Betul tak ni? Amba dulu ada litah-pitah. Tahu? Tengah belajar memang bagusnya. Dah kakak mati. Yang tu sebab dia amba jadi down balik. Tak boleh lagi? Ni. Kalau tidak, amba jadi PN. Amba tengok tipu mu semua kan sekarang ni. Faham lagi? Betul tak ni? Jangan main-main. Inilah benda je. Hikmah. Cerdik belajar. Tu. Masa ngaji, Tok Guru ngajar 1 jam. Lah, bukan nak cerita, ini anugerah Allah. Tok Guru ngajar 1 jam, amba balik, amba boleh sarah serupa dengan Tok Guru ngajar 1 jam. Masa tu tak ada rakaman lagi, tak ada takat-takat lagi, tak ada Facebook, tak ada. Faham lagi? Tak? Masuk Allah Ta'ala suruh kita berebut nak jadi ranking yang teratas. Ini al-mulk. Tetapi kita nak jadi yang paling rendah. Tak apa dah, amba nak jadi orang-orang je. Lama lugar mu orang kata gitu. Nak jadi orang-orang je. Kita ajak ismayang khusyuk, belajar sungguh. Dia tak apa, nak jadi orang-orang je. Kata, la ilaha illallah. Al-mu'waya. Kita suruh belum-belum nak jadi reki yang teratas. Okey, itu dalam ilmu. Hak Ta'ala ajar kita 17 kali sehari. Dah, tanpa henti. 17 kali sehari. Wajib kita baca Quran. Amba tanya di IM baru ni, Indra Mahkota. Dah akhir bulan mau ni. Amba tanya, hey orang IM. Dah. Amba tanya, berapa kali kita wajib baca Quran? Orang tak perasan nganga kau tahu. Ini kena mikir panjang sikit baru nampak. Kalau lah gitu tak nampak. Wajib mana pula ustaz kan sunat baca Quran? Betul tak? Hukum mak kita tanya Tok Guru Quran. Sunat ke wajib baca Quran? Sunat dia tu. Sunat baca Quran. Tapi Allah Ta'ala wajib kita baca Quran berapa kali sehari? Tak jumpa sehari tau. Kalau kita tak fikir. Okey. Kita wajib semayang 5 kali 1 hari. Betul atau tidak? Okey. Maka dalam semayang ada tak? Al-Fatihah. Rukun. Siapa tinggal Al-Fatihah, tak sah semayangnya. Betul? Maka wajib kita baca Quran 17 kali sehari. Al-Fatihah. Al-Fatihah mengajar kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Suruh kita berebut nak jadi ranking yang teratas. Betul? Betul tak ni? 17 kali sehari kita kata. Tak? Ya Allah, ya aku menjadikanlah aku sebagaimana orang terdahulu yang engkau beri nikmat. Ya Allah. Siapa yang paling nikmat, yang dapat nikmat daripada Allah? Allahumma salli ala Muhammad. Tak? Siddiqin, arifin. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita kena berebut nak jadi siddiqin. Itu ranking yang teratas. Tak? Anbiya tak boleh dah. Sebab Nabi lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi. Nak berebut, nak napa pun kita hanya boleh pergi makam siddiqin sahaja. Itu ranking yang teratas bagi kita manusia biasa. Betul? Kita kena target waktu belaka. Masa kita belajar dululah. Tak, kita belajar. Okey, sekolah rendah sampai jam 6. Tak, masuk pula sekolah menengah. Tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Betul tak? Kalau kita nak berhenti masa jam 6, mak kata mana? Saya jawab ke dia orang balasa. Mak kata buat apa wang? Jangan gitu rugi wang. Peluang ada. Belajarlah. Biar jadi cerdik. Mak marah berhenti. Betul tak? Lepas tu sampai tingkatan 5 nak berhenti pula. Mak kata jangan wang.
Mu ni buat apa lah yang bodoh sangat nak berhenti sekolah. Sekolah lah, ambil lah diploma pula. Tanya orang, tak ada orang suruh berhenti. Semua orang suruh kita sambung pelajaran kita. Habis diploma, ambil ijazah. Lepas ijazah, ambil master, ambil PhD. Betul tak ni? Kan dia mak kata, Dik, tak payah ambil. Jonang sudah. Apa lagi? Kau nak No, tidak ada. Betul atau tidak ni? Tapi kenapa agama boleh kita kata dah apa dah tu, boleh baca teh nah, dah apa dah. Tu kita seruah ke ustaz lah. Kita orang awam ni teh dah apa dah. La ilaha illallah. Al-Quran ajar kita berlomba-lomba mengejar kebajikan. Betul tak ni? Tapi buat apa kita tinggal? Okey, nak tanya saya satu lagi. Dalam Al-Quran beritahu kepada kita orang yang berjaya. Orang lagu mana? Tengok mentaliti kita hari ni dijajah oleh Yahudi dan Nasara. Nah, dia jajah ibu bapa. Nampak lagi ni? Mentaliti kita. Nah, tengok mak-mak orang dulu ada ngaji, cerita ada ngaji ni. Dia kata anak hamba jaya belaka, dia kata. Aduh, hamba dengar lah ni. Mana lagi? Anak hamba jaya belaka tapi sekor dok jaya, dia kata. Dia hamba kata hak ana hak jaya. Dia kata hak duduk Kuala Lumpur hak tu jadi lawyer. Hak duduk di Tanjung Maling hak tu arkitek. Faham lagi? Hak duduk di Johor Bahru tu, hak tu itu kota tinggi tu, hak tu jadi doktor. Faham dia? Sekor dok pakar, dia tu dok jaya. Apa pula hak tu? Duduk rumah, dia tu. Nampak tak? Mok dok nampak. Amu nak cerita orang dengung. Nampak lah. Ramai mok dok nampak Kalau mok sedar, mok nangis. Mok nangis. Ibu tak sedar sebab mentaliti kepala tok umat akhir zaman hak ada dalam kepala dia duit. Pitis. Al-fulusul akbar. Betul tak ni? Ya tak ni? Okey, tengok amat tu. Cari tak cari tengok amat tu. Siapa ibarat kaum ibu hak kelas-kelas tok dah tu, cuba renung baik-baik. Dia kata anak dia hak lain jaya belaka, hak ni seka dok jaya sebab duduk rumah. SRP dok pah itu. Dia kata, tak berasa hati tak anak? Berasa hati tau. Ama nak tanyalah mak ayah. Ketika kita jatuh bilik air, siapa yang bawa kita pergi klinik akak pergi atas katil? Cuba jawab kali. Cuba jawab sekali orang bala besar. Kau ni bukan jalan awak dah hati Jawab nak dengar suara sekali. Siapa yang angkat? Hak bodoh tu Allahumma salli ala Muhammad. Arkitek tu. Telefon kena. Wang emak mu rebuah bilik air boleh balik dah. Minta maaf mak esok hamba nak pergi tengok site visit. Site visit esok. Hak bodoh ni lah akak. Tapi dia puji arkitek tu sebab transfer tak mau ke dalam akaun 500 satu bulan. Hak duduk rumah ni dah ke darah piti mak 5 rial sehari. Mak ni dah cetong. Tapi mak dah nampak. Dia beli Panadol, dia atas klinik, dia. Betul ni? Nak khabar pitih menguasai otak manusia. Manusia tak ada nak beza yang mana baik, yang mana buruk. Betul atau tidak ni? Ni amu nak pesan kepada orang yang bergelar mak ayah. Kena sedar. Allah yang takdirkan untuk kita. Terbaik untuk kita. Anak kita ramai-ramai ada bodoh seorang. Sebab dia yang cakna kita. Tapi kita tak pernah menghargai dia. Sebab kepala otak kita pitih yang kita nampak. Kita puji hak Kuala Lumpur, kota tinggi tadi. Betul? Dia berasa hati, tengah makan nasi berasa hati. Nak mu tengok abangmu 500 bulan masuk aku. Kakakmu 1000 bulan muda. Nah, kalau aku dak pergi ke darah, mampu lama kamu. Betul tak ni? Ya tak? Allahumma salli ala Muhammad. Inilah realiti kehidupan akhir zaman. Kita kena sedar. Kena sedar. Agama nombor 1. Kita kena berebut biar kita duduk reki yang teratas. Orang yang berjaya, Al-Quran beritahu kepada kita bukan piti banyak. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya, orang yang khusyuk dalam solatnya. Jadi siapa beriman pada Al-Quran, dia berlomba-lomba untuk khusyuk dalam solat. Siapa khusyuk dalam solat, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Itu jaminan Allah. Dia tak akan kena erti derita. Dia termasuk dalam al-jannah qabla al-jannah.
Dia telah merasai nikmat syurga sebelum syurga. Bila waktu khusyuk dalam salat, dia akan dapat syurga sebelum syurga. Hidup dia penuh dengan bahagia. Betul ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ini agama kita. Agama yang penuh dengan nikmat. Tidak ada lagi agama yang nikmat sebagaimana agama Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala beritahu kepada kita, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Betul? Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Ali Imran ayat 164. Balik cek tengok. Nikmat yang besar Allah Ta'ala beri kepada kita bukan harta benda, bukan. Ramai mana jutawan hidup menderita. Betul ni? Dapat 1 bilion satu hari, tapi dia derita hidupnya. Betul? Bukan harta yang membahagiakan kita. Cerita Ahmad Albab dah beritahu kepada saya. bukan kekayaan, bukan duduk pada bapa, bukan pada duduk pada harta. Betul? Kekayaan, kebahagiaan duduk di pada tangan Allah. Tak, Syawal kata. Aku dah kata Syawal. Faham? Ke dah aja tengok cerita Ahmad Albab. Ahmad Pintu. Betul? Maksudnya kebahagiaan duduk di tangan Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita, kebahagiaan adalah khusyuk dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kalau kita beriman pada kalam Allah, kita berlomba-lomba untuk khusyuk dalam solat. Okey, boleh? Nah, insya-Allah ni tazkirah, bukan nak main ngajar kat dulu mudah-mudahan anda kau. Lagi bagi berperingatan je. Kongsi-kongsi nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ataupun ad-dinun nasihah. Itu je. Hamba nak ngajar mudah anda kau. Hamba pun tengah belajar kau ni. Cuma kongsi-kongsi nikmat. Betul ni? Apa yang kita tahu, kita kongsikan. Okey. Maka kejayaan adalah khusyuk dalam solat. Kita kena ingat, kita kena berlomba-lomba untuk khusyuk dalam solat. Tak usah ikutlah orang. Kita ikut Quran dan sunnah. Walaupun ustaz kena ikut Quran dan sunnah. Okey. Kita orang sembahyang, kita baca tak suratul Fatihah? Baca. Baca tak ihdinas siratal mustaqim? Baca atau tidak? Baca. 17 kali Allah Ta'ala perintah kepada kita suruh baca ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhan kami, memberilah kami jalan Quran dan sunnah. Apa lagi? Mustaqim, supaya kami boleh kekal di atas Quran dan sunnah ini, ya Allah. Walaupun manusia seorang demi seorang tinggalkan Quran dan sunnah, tapi beri aku kekuatan supaya aku tak tinggal sampai ke mati, ya Allah. 17 kali sehari minta. Sebab apa Allah Ta'ala suruh kita minta 17 kali sehari? Sebab Allah Ta'ala buat kita. Allah Ta'ala tahu ujian kita. Allah Ta'ala tahu syaitan Yahudi dan Nasara sentiasa nak menyelewengkan kita daripada landasan Quran dan sunnah. Maka untuk mengelakkan kita tertipu dengan tipu daya Yahudi dan Nasara ataupun syaitan yang berbisik dalam hati kita, Allah Ta'ala kata, meminta dengan aku, insya-Allah aku jagamu. Faham lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dengan Allah sebab kita tak mampu untuk melawan syaitan, untuk melawan Yahudi dan Nasara. Nak lawan nafsu kita, kita tak mampu. Maka Allah Ta'ala ajar kita minta dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, membukalah aku jalan Quran dan sunnah. Betul? Tunjuk yang hak, mustaqim, supaya aku boleh kekal di atas jalan tu. Ini Allah Ta'ala ajar kita 17 kali sehari minta dengan Allah. Itu pentingnya khusyuk dalam solat. Kalau kita tak khusyuk dalam solat, kita baca gini je, ihdinas siratal mustaqim, tak ada hadir hati. Bila kita faham, kita akan merayu kepada Allah. Sebab hidup kita di luar sana penuh dengan ujian. Allah Ta'ala uji kita dengan pitis. Allah Ta'ala uji kita dengan pangkat. Allah Ta'ala uji kita dengan kesempitan hidup. Allah Ta'ala uji kita dengan anak demam. Allah Ta'ala uji kita dengan bini bahi beleber. Betul, itu semua ujian daripada Allah. Maka ya Allah, bila kekuatan kepadaku, ya Allah. Kalau boleh bini bahi beleber, yes. Faham? Kita kata yes. Balik di rumah bini lepas putih sejuk kodika, yes. Kita kata yes. Sebab ini ujian Allah kepada aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala uji kita dengan bini baik belebek. Allah nak angkat kita menjadi kekasihnya. Betul? Hikmahnya, bila bini kita baik belebek, kita suka atau tidak? Orang dungu suka ke tak ni? Kalau orang dungu suka, sahih orang dungu mabuk pergi kuda. Faham lagi? Memang tak suka punya bini baik belebek. Kita tak suka. Tapi Tuhan ajar kita bila kita mari benda yang kita tak suka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu ya Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Rupanya Allah Ta'ala nak angkat kita menjadi kekasihnya. Dia hantar bini baik belebek. Tuhan suruh kita minta dengan dia, wasta'inu, minta dengan aku, bis sabri, dengan sabar. 30 tahun bini belebek aja, sabar. Sebab apa sabar? Macam mana nak kuat sabar kita? Wassalah, bis sabri wassalah, dengan sabar terus mengerjakan salat tanpa henti. Minta dengan Allah. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah memperintah aku suruh minta dengan aku datang minta kepadamu ya Allah. Di dalam salat aku mohon kepadamu. Oh sedap semayang kita agak-agak rasanya. Allah Ta'ala perintah kita minta dengan dia, wasta'inu bisabri wassalah. Lalu kita dirikan salat, kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah memberilah aku kekuatan ya Allah. Walaupun bini aku lebur peti sejuk, aku tetap sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita menjadi kekasih Allah. Jangan susah bini baik belebek. Don't worry, be happy. Betul ni? Ni kita boleh bini baik belebek, ya kabur habis utai kapung. Natang bini aku. Wabel mo. Faham? Kita kata, betul tak ni? Betul tak kita? La ilaha illallah. Apa kita cerita ke orang bini kita? Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita nak sedar. Ni, walaupun lepo puyuk pun, yes. Oh. Ya belabel-belabel kerja 30 tahun kita sabar. Lalah, kita balik tengah malam tu, buka bilik, kita pun tengok, dia buka lapu cerah, atas cermin je tok. Atas cermin solek je tok. Lapu kedai duia je tok. Faham? Dia nak suruh kita tengok ke cermin lalu. Faham? Lapu tu dak buka, je tok atas cermin. Kita pun tengok, selamat tinggal suamiku yang bodoh, bye-bye. Dia tulis dengan gicu. Kita tengok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampainya hatimu. Faham lagi? Sabar lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita kena baca Quran, kita kena baca sirah. Tidak ada yang diuji dengan sehebat-hebat melainkan para rasul. Sebab tu mereka kekasih Allah. Betul atau tidak ni? Baca segala sirah Nabi. Semua diuji dengan sehebat-hebatnya. Maka Nabi yang 25 dicerita dalam Al-Quran, yang lebih hebatnya Ulul Azmi. Ulul Azmi 5 orang ni yang paling hebat ujiannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk meraih kekasih Allah, kita mesti diuji oleh Allah. Betul atau tidak ni? Hidup kita untuk diuji oleh Allah. Sabarlah. Betul ni? Biar bini baik belebel pun tak ada masalah. Boleh anak congek motor, suka tak? Suka atau tidak? Tak suka. Sebab apa Ta'ala congek motor? Dia takdir dah segala-galanya. Sebab apa? Mungkin Allah Ta'ala nak ampun dosa kita yang telah lalu. Masa kita muda ganah sangat. Betul lagi? Allah Ta'ala anak kita congek motor. Anak congek motor Tuhan suruh minta dengan dia. Kita pun minta dengan Allah. Anak kita hak congek, berhenti congek. Yakin kita dengan Allah. Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Kita baca sirah. Quran, baca Quran. Nabi Allah Zakaria tua dah. Bini dia tua dah. Ini tujuan Quran suruh baca. Apa lagi? Hudal lil muttaqin. Quran untuk kita takwa kepada Allah. Bila kita baca sirah, sebab apa sirah Nabi, cerita Nabi dicerita dalam Quran? Sebab hudal lil muttaqin. Cerita Nabi Zakaria dirakamkan dalam Al-Quran untuk apa? Hudal lil muttaqin. Cerita Nabi Ayub dicerita dalam Al-Quran untuk apa? For what? Untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad. Betul atau tidak? Maka Nabi Zakaria alaihissalam tidak ada anak.
Bini dia mandul. Mandul ni tak boleh anak. Betul atau tidak? Betul tidak ni? Tapi Nabi Allah Zakaria doa kepada Allah berterusan. Allah Ta'ala boleh beri ada anak. Tak mustahil bini kita bahir beleber, kita minta dengan Allah, Allah boleh ubah perangai bini kita daripada beleber ke tidak beleber. Betul atau tidak? Itu kekuatan kita. Tak boleh. Ustaz, ama miskin ustaz, susah. Pang lagi, api tak jangan bayar mo. Pang lagi, nak minta dengan Allah. Hamba kau nampak pada jalan tak kaya dah ustaz. Duk kutip besi tepi-tepi jalan gitu tak kaya dah hamba. Tumung kata tak kaya. Tapi bila Allah Ta'ala nak beri kekayaan, tak mustahil bagi Allah. Betul ni? Takwa kepada Allah. Kembali kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, Allah buka ia jalan keluar. Betul ni? Yakin dengan Allah. Ini kehebatan kita orang mukmin. Kita ada Allah. Siapa dia Allah? Rabbul Alamin, yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Tidak ada yang sehebat Allah. Allah mentadbir segala-galanya. Kita tak perlu risau, kita ada Allah. Betul? Ini kehebatan kita. Jadi kita orang mukmin kena baca sirah, baca Quran. Quran mengajar kita. Itu semua pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dicampur ke dalam api, tak hangus. Itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dikejar oleh Firaun, nak jemerang laut, belah dengan tukar, terbelah. Itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad perang Badar dengan jumlah yang sikit, Nabi menang. Itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Quran mengajar kita bergantung hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perlunya sembahyang yang hadir hati, bahawa kita sedar kita minta dengan Allah pertolongan. Betul tak ni? Inilah perlunya kita memahami betul-betul. Ni Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Dah insya-Allah nak berhenti dah ni sebab sejam dah. Kata tak berhenti pun nak berhenti kau ya. Okey. Nak perhabis ayat Al-Mulk je ni, surah Al-Mulk ni. Okey. Okey. Dia kata mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Kita semua ni lah. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Kita cerita dah tadi. Berebutlah kita start pada malam ni. Orang balap topik sliding. Berebut nak jadi yang terbaik. Betul? Usaha sungguh-sungguh. InsyaAllah. Manusia dia ada 4 peringkat. Amu dak dang ni, amu nak kongsi gini je ni. Manusia dia ada 4 peringkat. Okey, pertama dia panggil Muslim, orang Islam dah ni. Kita tak bilang dah orang kafir, orang musyrik tak. Kita orang Islam lagi dah. Orang Islam dia ada 4 makam, 4 tingkat. Kita jangan duduk yang pertama, kita kena pergi yang keempat. Okey, yang pertama dia panggil Muslim yang durhaka, 1. Yang kedua dia panggil Salihin. Yang ketiga dia panggil Syuhada. Yang keempat dia panggil Siddiqin. Jadi kita daripada Muslim yang durhaka, kita mesti usaha sungguh-sungguh bertaubat siang dan malam untuk meraih Siddiqin. Boleh? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ulama klasikan kepada kita, kelas kepada kita level-level dia. Bukan PlayStation ada level. 1, 2, 3, 4 itu. Maka orang malam besar malam ni kena berazam, berusaha sungguh-sungguh minta pertolongan Allah. Bermula malam ni aku nak pangkat Siddiqin. Kita usaha sungguh-sungguh minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pelik bagi Allah. Allah Taala boleh kurniakan kepada siapa yang dia kehendaki. Betul atau tidak? Tu minta dengan Allah, sebab Allah sendiri yang ajar kita minta dengan dia. Okey, dadang ni. Dan ia Allah Maha Kuasa membalas amal kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang ada iman bila baca ayat ni takut dah nak derhaka kepada Allah, tak berani dah. Sebab Allah Ta'ala Maha berkuasa membalas amal kita. Dalam surah Al-Fatihah 17 kali ajar kat kita. Kat mana? Maliki yaumiddin. Siapa yang meresak ke jiwa dia bahawa Allah yang mempunyai hari pembalasan. Keluar pada sliding kayak gini, tak berani nak lawan Allah. Dia tak berani nak lawan Allah. Sebab dia yakin Maliki yaumiddin. Yakin. Betul ni? Nak semayang khusyuk lagi. Kau tak khusyuk dah ada benda dia. Kau khusyuk je dia sedar. Okey. Tu. Maka ia Maha Kuasa membalas amal kamu. Dan dari lagi Maha Pengampun. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ni Maha Pengampun.
Jangan bimbang. Allah Ta'ala, dia Maha Pengampun. Janji kita bertaubat. Kita taubat malam ni, Tuhan terima lalu. Tuhan terima lalu taubat kita. Jangan susah hati. Ustaz hamba banyak dosa, taubat. Tuhan ampun lalu. Jangan bimbang. Dah karang buat pula, taubat lagi. Taubat lagi. Pasal dah kita cayang ni, dak sunyi daripada kesalahan. Yang penting kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Betul ni? Tu istighfar sama-sama. Pasal dia kita orang-orang dak lepas daripada kesalahan dan kesilapan, maka basahkan lidah kita dengan memohon ampun kepada Allah. Apa? Istighfarlah banyak-banyak. Siapa yang istighfar, murah rezeki. Nah, kan ni? Ni Tok Imam istighfar kita jawab. Tok Imam kata astaghfirullah azim, astaghfirullah. Kita belakang kedana. Baru kedana dah cokek sebelah. Kedana bahan roti canai. Ya tu kedah malam dak roti canai kuah cair. Kedah aku jumpa pekak gitu. Tok Imam terus kata astaghfirullah. Kita tanya roti dah. Pasti hak tu bidah dengan bidah. Faham duduk belakang. Ita molek tok bila seorang belakang, kita ita siapa masa Tok Imam doa dia cokek cakap. Kita bidah Jangan bidah dengan batu. Faham lagi? Mutuk ketah dah Faham lapau atas linga. Dia paling cakap dia. Kita kata. Faham ni? Tok Imam tengah doa boleh lagi dia cokek. Bukan sejik ni. Minjam wakok. Faham lagi? Betul tak? Orang minjam wakok ada mari tau. Kan dia mari? Ada mari padang ikat aku. Betul tak? Ni masa tu Imam doa tu kita amin sungguh sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Tu Imam doa dengan Allah tu. Tu Imam kata Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tambah ke kita kebaikan di dunia, kebaikan akhirat? Nak ke tak? Nak, maka amin sungguh. Amin ya Allah. Mana lagi? Ni dak. Amin. Besar cicok. Amin. Jangan main-main. Amba duduk belakang mau. Sejik mana-mana, kalau orang kenal Ustaz Usuk belaga, lepas kuliah, dia akan pergi belakang. Dia pergi belakang, yang ambil himayang. Dia tak pernah jadi Tok Imam. Faham lagi? Kecuali kena rata pagi dengan doza baru dia jadi. Faham lagi? Dia duduk belakang mau. Tak pernah jadi Tok Imam. Faham? Dia duduk belakang sekali. Soh belakang sekali. Aku tengok belakang, aku buat ceramah lagi. Ada sejik tu, orang pergi jemputang, dah orang ketong. Tok Imam tengah amin, dia cokek. Sejik ni tak? Kali akan berkemung. Faham lagi? Sejik Terengganu ni, dalam sebulan, lebih kurang 30 hotel sejik sebulan. Sebab Amba kuliah bulanan belaka. 30 hotel sejik sebulan. Tak campur Tuhan. Faham lagi? Jadi, Amba tengok belakang. Dah susu lah. Amba tengok. Cuma Amba tak kabar ke. Betul tak? Moyak kata Imam. Tok Imam sedia bidah saya. Nampak? Sejik demo. Dah. Sejik ustaz Amba tu. Dah. Orang dah amin sungguh. Faham lagi? Suruh Tok Siok nusuk lebih tu. Pegang bidah. Jetik. Betul linga. Tok Imam tak berani. Jangan jetik lah. Mu kabar je. Gaya buruk je, nak suka-suka je, bukan dia. Mu jetik sama badang, gocohnya. Kena dia silat cikok, kita tak belajar silat. Kena dua tiang boh kita. Faham lagi? Nak? Gaya buruk nak balik tu. Maka inilah surah Al-Mulk ayat 2. Jadi kita jangan baca satu ayat sahaja. Jadi insya-Allah balik rumah dia panggil homework. Siapa kenal Amba bagi homework. Kerja rumah. Jadi balik sekarang buka surah Al-Mulk ayat 2. Boleh? InsyaAllah.